Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, untuk ibu bapa, kita dah ada seramai 38 orang peserta di kalangan ibu bapa. Untuk taklimat khas kita pada petang ni, insya-Allah saya akan teruskan bagi menyampaikan beberapa maklumat yang telah dikongsikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada petang ni untuk anak-anak SK Tanguk serta ibu bapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam PKM. Terima kasih kerana bersama petang ni. Ya, sama-sama. Baru sampai rumah. InsyaAllah kita akan InsyaAllah kita akan sampai. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah, peserta untuk mesyuarat taklimat khas petang ni 44 orang dah. Kita ada lebih kurang 1 minit lagi. Kita cuba beri laluan kepada ibu bapa pada petang ni. Minta Puan Aizara untuk silent phone ya. Terima kasih Puan Zara. Apa tak dengar? Cikgu Tamizi GBK ada ke? Ada. Okay, thank you very much Cikgu Ji. Okay, boleh kita mulakan Cikgu Tamizi? Boleh Puan, boleh. Okay, PKM saya minta laluan Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Barisan Pentadbir SK Tanguk yang terdiri daripada Cikgu Haji Azmi, Penungkanan Pentadbiran, Cikgu Muhammad Rafi'i, Penungkanan Hal Iwan Murid, Cikgu Muhammad Anwar, Penungkanan Kokurikulum, serta semua guru SK Tanguk yang cemerlang dan hebat, serta yang mohon dirahmati Allah adalah barisan ibu bapa yang menyertai taklimat khas pelaksanaan pemakaian sukan semasa cuaca panas bersama PIBG dan juga PI KBS SK Tanguk pada hari ini. Alhamdulillah tuan-puan, kita terpaksa ataupun menggunakan secara alamiah ini Google Meet untuk saya menyampaikan maklumat yang telah dikongsikan oleh Kementerian Pendidikan kita. Okey, untuk slide yang seterusnya, ini adalah surat punca kuasa yang telah pun diberikan kepada KPM, kepada pihak pengurusan sekolah, di mana surat siaran ini telah pun memberi kebenaran kepada guru, murid dan juga anggota kumpulan pelaksana untuk memakai pakaian sukan semasa cuaca panas. Okey, untuk surat yang kedua, ini merupakan surat peringatan prosedur bagi menghadapi bencana jerebu. Bencana jerebu ini kalau tuan-puan boleh amati ataupun boleh mencari melalui net. Okey, berapakah suhu darjah Celsius yang menyebabkan kita ini berada dalam keadaan yang tidak selamat. Dia ada 5 kategori untuk darjah Celsius, dan untuk pemanasan di SK Tanguk sepanjang minggu ini berukuran lebih kurang antara 31 ke 33 darjah Celsius. Selepas taklimat khas ini, saya akan kongsikan link MET untuk kita sama-sama untuk buat semakan setiap hari berapakah suhu cuaca di tempat kita, insya-Allah.
Melalui surat siaran yang telah diberikan kepada pengurusan sekolah oleh kementerian, ini adalah antara rumusan yang telah pun peringkat atasan telah bermesyuarat pada 3 Mei yang lalu. Barulah diturunkan di peringkat sekolah dan baru hari ini kami pihak pengurusan sekolah berpeluang untuk berkongsi maklumat ini kepada ibu bapa, walaupun ibu bapa telah pun dapat maklumat ini lebih awal melalui media elektronik, media masa dan juga media cetak. Okey, ini antara beberapa rumusan antara sesi lebak urus penangguhan aktiviti luar murid semasa cuaca panas. Okey, yang pertama, semua aktiviti luar bilik darjah sama ada aspek kurikulum dan kokurikulum seperti merentah desa, kawat kaki, sukan, perkhemahan, pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah hendaklah ditangguhkan serta-merta tanpa mengira bacaan suhu persekitaran sehingga KPM mengeluarkan pemakluman membenarkan semula aktiviti tersebut. Okey, kalau boleh saya close up sikit untuk tuan-puan boleh ni ataupun sepatutnya saya akan sharekan slide berkenaan. Okey, ini ada tindakan JPN, PPD sekolah dan selepas ini ada tindakan yang saya kongsikan kepada ibu bapa untuk ibu bapa ambil maklum. Ingat tuan-puan, ini ada aktiviti di luar bilik darjah. Ada beberapa aktiviti kurikulum seperti pendidikan jasmani yang melibatkan pergerakan murid yang masih boleh dilaksanakan seperti di bawah dewan ataupun di tempat yang berbumbung ataupun di dalam bilik darjah masih lagi dibenarkan. Ini tak bermakna bila disebabkan suhu berkenaan kita tidak cuba mencari alternatif untuk menyampaikan wadah ilmu ini kepada anak-anak. Pendek kata, kalau kita duk pegang suhu panah tak boleh buat aktiviti, alamatnya tak habislah silibus di bawah kurikulum dan juga co-kurikulum. Di mana pihak kementerian telah menekankan bahawa hanya aktiviti di luar bilik darjah sahaja yang tidak dapat dilaksanakan dan ditangguhkan sementara. Baik, yang kedua, yang ni yang kata orang yang sangat hangat sekarang ni, iaitu pemakaian baju sukan yang sopan adalah dibenarkan untuk semua warga sekolah iaitu murid, guru, AKP. Murid boleh memakai t-shirt selain dari baju sukan sekolah. Pakaian tersebut hendaklah tidak ketat, tidak mempunyai lambang, imej yang tidak baik dan berlengan. Kalau lelaki berlengan pendek dan perempuan berlengan panjang. Okey. Pihak sekolah dilarang membuat ketetapan atas jadual pemakaian khusus yang boleh membebankan ibu bapa. Buat masa ini, pemakaian uniform khas murid seperti pengawas, pengawal pusat sumber dan badan uniform serta pemakaian terleher oleh guru adalah tidak digalakkan. Maksudnya tidak digalakkan tuan-puan, nak pakai dibenarkan, tak ada masalah. Selagi suhu kita, suhu yang tidak menjejaskan kesihatan anak-anak kita. Okey. Perkara yang ketiga berdasarkan pada libat urus di peringkat tertinggi iaitu aktiviti luar anjuran KPM atau agensi luar sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa yang telah diluluskan boleh diteruskan. Seperti mana tengok anak-anak kita ada yang dah program peringkat antarabangsa, beberapa kelab dan persatuan dan juga permainan. Sekarang ni kita ada beberapa yang contoh minggu ni kita ada 3 peserta kita yang bergerak ke UMK untuk meneruskan stage seterusnya di bawah ko-akademik. Tetapi perlu diteruskan dengan SOP yang dibenarkan. Walau bagaimanapun pihak penganjur disarankan untuk menangguhkan program sekiranya boleh. Sekiranya program itu di luar kawasan yang terbuka, maksudnya kena panas lah. Jika program perlu diteruskan, semua aktiviti luar hendaklah diubah tempat dan dilaksanakan dalam bangunan. Dan Alhamdulillah, 3 peserta kita yang layak ke peringkat akhir dilaksanakan di UMK Pekan Cepa adalah merupakan program di bawah bangunan, di dalam bangunan. Okey, perkara yang keempat, bagi mengelakkan murid berpanas dan berlaku kesesakan semasa balik, kaedah penyuraian murid semasa tamat sesi persekolahan hendaklah dilaksanakan secara teratur mengikut pengalaman semasa tempoh pandemik COVID-19. Kalau tuan-puan ingat kembali semasa pelaksanaan COVID-19 pada 2021 dan 2022, kita melaksanakan penyuraian secara berkala dan juga teratur di mana anak-anak kita letak di tempat teduh, di bawah garaj dan ibu bapa perlu mengambil tepat pada masanya. Ini antara yang disarankan oleh KPM memandangkan semasa pelaksanaan penyuraian pada pandemik COVID-19, majoriti sekolah di negeri Kelantan terutama Bacok tidak mempunyai sebarang isu dan sangat teratur. Alhamdulillah.
Seterusnya, perkara yang kelima, semua aktiviti kurikulum seperti pendidikan jasmani, ujian segak, pertanian vokasional hendaklah dilaksanakan dalam bangunan atau menggunakan modul yang tidak melibatkan aktiviti luar bangunan. Ini Alhamdulillah dah sepanjang 1 minggu dah selepas raya ini, cikgu saya di bawah unit kurikulum telah pun cuba merangka beberapa pelan kontingensi untuk menggunakan modul khas dan juga beberapa pergerakan yang bersesuaian. Alhamdulillah kita ni ada Dewan Tuntija yang boleh kita tempatkan anak-anak kita untuk melaksanakan PJ secara berkesan dan juga untuk mencapai kemenjadian murid. Dan yang perkara keenam, pihak sekolah hendaklah sentiasa mengingatkan murid untuk membawa bekalan air kosong yang mencukupi ke sekolah dan aktiviti minum air bersama guru di dalam bilik darjah digalakkan. Untuk pengetahuan ibu bapa, setiap sesi pertukaran masa, cikgu-cikgu SK Tangguh akan menyarankan anak-anak murid kita minum air masak yang dibawa ataupun air mineral. Jadi mohonlah saya menggalakkan agar ibu bapa membekalkan anak-anak tuan-puan air masak ataupun bekalkan duit yang secukupnya untuk anak-anak boleh dapatkan air mineral water tuan-puan, bukan drinking water, di kantin sekolah ataupun di kedai sekolah. Jadi pastikan anak kita tu minum air yang mencukupi. Dan secara alternatifnya, guru akan bantu. Mungkin dalam setengah jam sekali, 15 minit sekali akan menggalakkan anak-anak murid kita di dalam kelas minum air. Jadi perlu adalah air mineral tersebut. Dan di peringkat sekolah kita akan wujudkan, dan dah ada pun, one stop center air minuman masak di kantin. Jadi bila anak-anak dah ada botol, dia boleh refill air tersebut di kantin sekolah. Seterusnya, ini antara isu dan persenjataan ibu bapa di sekolah. Saya pihak pusat sekolah inginlah mengambil perhatian tuan-puan untuk pemakaian pakaian sukan ini agar tidak wujudnya isu-isu seperti ini. Bila anak kita berpakaian PJ, contoh PJ tuan-puan ada 2 pasang ataupun 2 helai, maknanya baru 2 hari cikgu anak-anak kita guna. Lepas tu ada baju kok untuk 4, 5, 6 dan lagi 2 hari tu mungkin tuan-puan nak menggunakan t-shirt biasa ataupun uniform sekolah. Itu terpulang. Pastikan semasa pulangnya anak-anak, tuan-puan perlu ambil ikut tepat pada masa. Sebabnya cuaca panas, agar anak-anak tuan-puan tidak berangguh ataupun berada di pondok menunggu itu agak lama. Contohnya macam baru ni pada hari akhir nak puasa ataupun hari-akhir sekolah, didapati 2-3 orang lagi anak murid kita yang dah 5.5 ibu bapa tak ambil. Jadi saya rasa terkejut jugalah dan saya ambil alternatif untuk menghantar anak murid tersebut ke rumah mereka. Jadi saya mohon kalau anak kita balik ke kafar pukul 4.45 atau 4 suku, pastikan tuan-puan dah ada 5 minit sebelum. Biar anak-anak terus berada, terus keluar je, terus pergi dah ke kenderaan tuan-puan. Yang kedua, bila anak-anak kita berpakaian yang tiada lambang sekolah. Contoh pengecaman murid agak sukar bila t-shirt ini bebas. Jadi tu sebab saya nak tuan-puan masa balik, pastikan tuan-puan dah ada di luar pagar untuk mengambil anak-anak. Ini untuk mengelakkan masalah pencolekan ataupun masalah anak ini tidak diambil oleh ibu bapa yang sebenar. Masalah yang ketiga ataupun isu yang ketiga, tak semua ibu bapa saya nak pastikan bahawa masalah pasangan yang mempunyai masalah perebutan anak dan hak penjagaan anak. Jadi saya mohonlah sangat-sangat isu ini tidak memberi masalah kepada sekolah bila anak ini berpakaian biasa dan tidak boleh dicam oleh beberapa individu. Contohnya kalau tuan-puan hari ini suruh anak tuan-puan pakai t-shirt berkolor, contohnya baju raya yang hari itu. Jadi kita tak tahu anak itu, anak polan bin polan tu siapa. Kadang kalau jiran sebelah pun dia tak cam. Bila dah pakai pakaian, kita ni dah terbiasa pakai pakaian disiplin kan tuan-puan. Jadi jiran-jiran kita boleh, itu budak tangguh. Tapi bila dah berpakaian t-shirt biasa ni, pengecaman itu agak kita dapat kurang lah untuk dapat mengesan anak murid tu anak sekolah mana.
Okay, yang keempat, murid yang tidak membawa air masak dan air mineral dari rumah. Jadi ini saya galakkan seperti klausa yang ke-6 tadi yang telah dikongsikan oleh jabatan agar jom ibu bapa bersama sekolah kita galakkan anak-anak kita membawa botol air sendiri dari rumah. Dan bila dah habis, anak-anak kita boleh refill di sekolah. Okay, kalau anak-anak yang tak bawa botol air pada rumah, okay, pastikan tuan-puan boleh bagi duit belanja lebih sebab air mineral di sekolah kita hanya RM1 saja satu botol. Dan seterusnya yang kelima, pemakaian mask sekarang ni kurang di kalangan anak-anak, dan saya nak galakkan anak-anak tuan-puan yang ada gejala batuk dan selsema, pastikan anak-anak tuan-puan memakai mask dari rumah lagi, okay, untuk mengelakkan jangkitan kepada kawan yang lain. Okay, untuk kita terapkan terus pelaksanaan sikap disiplin di kalangan anak-anak kita, saya mohon tuan-puan sama ada yang memakai t-shirt biasa yang tidak mempunyai lambang ataupun logo sekolah, pastikan t-shirt anak tuan-puan itu berkollar, kemas dan boleh tie in di dalam seluar, dan pastinya berkasut sekolah. Sebabnya antara bila dah pakai baju biasa ni tuan-puan dengan seluar track, yang nampakkan anak itu adalah budak sekolah ialah kasut dia, kasut sekolah. Jangan galakkan anak tuan-puan pakai kasut sukan. Kecuali anak tuan-puan adalah atlet, tapi memandangkan sukan tidak digalakkan. Okey, jadi sesi pagi PDP, sama ada PDP di aliran perdana ataupun PDP semasa kafar, anak-anak kita perlu memakai kasut sekolah sama ada canvas ataupun VC berwarna hitam. Okay, untuk anak-anak perempuan saya mohon sangat ibu bapa cakna agar anak-anak perempuan kita berpakaian sopan, menutup aurat dan tidak ketat. Tudung sama, kena pakai tudung sekolah yang ada lencana. Kalau anak perempuan ni kita boleh dapat sikit pengecaman, mungkin tudung dia tu lah. Okay, budak tangguh. Tapi lelaki kalau dah pakai baju biasa berkollar, agak sukar untuk kita cam kecuali kasut. Okay, anak-anak perempuan pun begitu juga. Saya mohon sangat jasa baik ibu bapa agar memastikan anak-anak kita pakai kasut sekolah, kasut sukan. Contohnya semalam kita ada ibu bapa yang mohon bawa kasut sukan anak dia berwarna biru lain, hilang dah, kena ambil. Kena ambil. Saya mohon Puan Zahra untuk silent. Puan Zahra sila silent sound mic. Okey, jadi itu antara kita tak nak timbulnya isu ke khabar anak kita datang pakai kasut balik berkaki ayam. Sebab mungkin ada kawan lain yang terliur tengok kasut dia tu. Okey, itu antaranya tuan-puan. Okey, untuk itu saya hari ini hanya nak fokuskan kepada pemakaian sukan yang telah diterapkan oleh kementerian untuk cuaca panas kita. Dan kita akan kembali kepada normal insya-Allah setelah jabatan mengeluarkan pula surat siaran untuk kita kembali kepada pemakaian asal pemakaian sukan. Okey, untuk itu saya buka kepada ibu bapa, sekiranya ada cadangan dahulu daripada ibu bapa, saya bukakan. Dipersilakan tuan-puan. Ada ke? Okey, saya try tengok dekat inbox atau takut tuan-puan malu nak bertanya. Adakah Cikgu Ji, ibu bapa yang tanya melalui inbox message? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puan. Nama ya Puan, boleh? Saya Atma. Atma? ATHMAR. Okey Puan Atma. Okey, Alright. silakan. Saya bukan cadangan, cuma saya nak tanya sebab tadi saya tak dengar macam pemakaian baju biasa dan baju sukan kan. Saya tanya pemakaian baju sukan tu dia ikut hari sukan, memang kalau ikut darjah 1 hari Rabu dengan hari Khamis untuk saya punya anak lah. PJ, baju PJ. Baju PJ. Kalau hari Ahad, Isnin, Selasa tu kita kekalkan baju PJ juga ataupun boleh pakai baju putih tu? Baju biasa. Sebab tadi tak clear sangat sebab saya baru ni lah juga. Sekarang untuk sesi soal jawab Okey, sama ada
baju PJ atau sukan. Okay, gini. Kita peringkat sekolah tidak boleh tetapkan jadual. Hari Ahad baju PJ, hari Selasa baju raya, hari Khamis baju ni. Tak. Okey, Bulu mana tu? Mak Sarah, tak tolong silent untuk saya jawab soalan. Okey. Kami peringkat sekolah tidak menetapkan jadual untuk pemakaian baju ini mengikut kebijaksanaan ibu bapa. Okey, kita ada baju uniform sekolah sekarang, kita ada baju PJ dan tuan-puan boleh memakai t-shirt biasa yang tidak melambangkan lambang yang ketara. Kalau tuan-puan tengok balik, saya akan kongsikan slide ini nanti untuk tuan-puan terus amati apa mandat kementerian yang nak. Sebab dalam masa yang sama, kita nak ajak anak kita terus kekalkan disiplin sekolah. Kalau macam Puan Fatimah tadi kata, Atma tadi, anak dia PJ hari Isnin hari Khamis. Hari Isnin Khamis tu pakai baju PJ. Okay, Sorry, Rabu Khamis tak, cikgu? Rabu Khamis. Okey, Rabu Khamis. Jadi ayah tu boleh tak nak pakai baju PJ? Boleh, tak ada masalah. Kalau Puan sempat basuh semua boleh je. Kalau 5 hari tu nak kerja PJ pun. Sebab nak pakai identiti sekolah. Boleh. Okay, yes. Sebab saya fikir kalau kita pakai, ini just my opinion Kalau kita, kalau pihak sekolah macam tetapkan, maksudnya sebab sekolah is a disiplin untuk ibu bapa dengan pelajar itu sendiri. For me, kalau selain daripada baju PJ, boleh je clearkan terus dengan baju warna putih. Sebab kalau baju warna-warni ni dia agak, orang kata dia agak macam keliru jugalah nanti in case kalau berlaku apa-apa di luar. So bila nampak putih tu, sebab putih kan dia lebih okey berbanding dengan warna lain dengan keadaan cuaca yang sangat panas sekarang. So I think mungkin sekolah, walaupun sekolah tak tetapkan boleh pakai hari apa sebenarnya, tapi dari segi sudut warna tu, I better pakai baju warna putih and seluar macam biasalah, seluar track hitam atau blue black tu je lah. Sebab itu lagi nampak jelas lah. Tapi kalau pelajar lelaki untuk pengecaman tu, saya rasa mungkin pihak sekolah boleh buat satu name tag yang gantung macam darjah 1 mula-mula masuk tu. So itu lagi nampak pengecaman lah. For me lah, this is just my opinion sahaja sebenarnya. Sebab kalau baju warna-warni tu look like macam tak nampak dia punya disiplin tu sikit lah. So better mungkin cikgu boleh tetapkan warna lah, warna baju. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Puan Atma. Okay, cadangan yang sangat bagus daripada ibu bapa. Cuma saya tegaskan selagi, pihak sekolah tidak boleh buat ketetapan untuk itu, tetapi berdasarkan ayat Puan Atma, betul, ibu bapa SK Tangguh ini sangat memberatkan. Yang pertama disiplin, yang kedua keselamatan. Kalau itu Puan Atma punya panel opinion, Puan Atma boleh teruskan. Tahniah Puan Atma, terima kasih kerana sokong untuk disiplin sekolah Tangguh. Okay, saya dah take sini. Okay, ini antara pemakaian yang cuba dicadangkan. Dan untuk tag itu, kalau misal kata, sebab ia melibatkan modal. Kita ada seramai 824 orang anak murid di sekolah ini. Okey, ia merupakan salah satu alternatif. Sekiranya nanti kita boleh buat survey melalui Google Form ataupun Serverherd, sama ada ibu bapa bersetuju ataupun tidak. Okey, dan apa pula alternatif ibu bapa untuk bantu? Okey, untuk kita sama-sama melaksanakan tag itu menggunakan dana mana? Boleh ya Puan Atma? InsyaAllah kita akan cuba buat survey herd ataupun survey nanti melalui Google Form ataupun Serverherd. Okay. Terima kasih Puan Atma. Okey, ada lagi parent lain yang cuba nak beri cadangan? Dipersilakan. Okay, Puan Siti Maria, maaf cikgu, saya baru masuk. Okay, hari apa ya boleh pakai baju biasa tu? Okay, gini Puan. Boleh pakai baju biasa tu kalau anak Puan ada subjek PJ tu boleh pakai baju PJ. Kalau hari Rabu tu memang hari ko untuk 456, boleh pakai baju t-shirt ko. Hari selain daripada hari PJ dari ko tu, anak Puan boleh je pakai t-shirt biasa. Macam Puan Atma tadi dia kata nak galakkan anak dia pakai t-shirt putih. Kalau tuan-puan rasa nak menambah lagi bilangan ataupun nak menyokong
seperti mana cadangan ibu bapa sebentar tadi untuk t-shirt sekolah PJ, boleh je dapatkan di kedai sekolah. Masih ada stok lagi. Contoh kepada ibu bapa yang bekerja macam saya, mungkin tak boleh nak rolling untuk basuh hari-hari kan, basuh 3-4 hari sekali, boleh saya dapatkan di kedai sekolah. Agar ia, jangan anggap ini sebagai satu bebanan pada ibu bapa ya, kami hanya membuka sahaja. Terpulang kepada ibu bapa. Okey, tuan-puan boleh klik link kehadiran yang telah dikongsikan secara in-call message untuk kehadiran tuan-puan, dan slide ini saya akan kongsikan kepada guru kelas untuk guru kelas kongsikan kepada tuan-puan. Puan Siti Hajar binti Muhammad Azmi, cadangan pembekalan celana sekolah pada baju anak-anak lelaki. Lagi pula berapa harga lencana lebih murah berbanding untuk beli baju baru. Okey, terima kasih puan. Satu cadangan yang baik dan boleh diguna pakai. Okey, saya akan klik. Puan Siti Hajar. Puan Nur Alizam, saya setuju cadangan sekolah mengikut kemudahan ibu bapa asalkan pakai mengikut garis panduan. Okey, terima kasih puan. Okey, terima kasih Puan Siti Hajar. Okey, saya dah copy paste ini. Okey, tuan-puan ada lagi? Kalau tak ada apa-apa lagi, tuan-puan boleh bertanya melalui website guru kelas. Sekiranya saya boleh bantu, saya akan bantu jawab. Sekiranya tak ada apa-apa pun, tuan-puan boleh PM kepada saya dan juga siapa-siapa saja barisan pentadbir sekolah. Saya bagi pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang join. Okey, terima kasih pada petang ini, dan harapan kepada ibu bapa yang dah up status bila sekolah nak umumkan jadi hari ini. Sebab semalam dan kemarin sekolah kita sangat padat sebab didatang oleh KPM, oleh JPM Pahang dan Terengganu, hasil daripada kehebatan anak-anak kita dan juga sokongan tuan-puan. Dan saya mohon tuan-puan terus doakan kami di sekolah ini agar terus meneraju dan menghasilkan kemudian murid yang sangat cemerlang insya-Allah, dan doa dan sokongan tuan-puan amat kami adukan. Saya bagi pihak pengurusan mohon maaf kerana kekurangan itu pada saya, dan yang lebih itu tentunya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua PK saya, Cikgu PK dan guru saya tengok. Okey, terima kasih. Terima kasih puan. Terima kasih puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.